Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita nak buat ulang kaji tajuk yang ketiga iaitu tajuk tingkatan 4 dan iaitu tajuk formula dan persamaan kimia. Tajuk ini merupakan kita kira macam permulaannya awak belajar tentang kimia, iaitu awak tidak akan belajar formula dan persamaan kimia ni dalam subjek lain kecuali dalam subjek kimia. Okey, sebab itulah kalau kita kata basic dia tu memang kimia ni duduk di tajuk 3, iaitu awak diperkenalkan dengan formula kimia dan juga persamaan kimia, juga pengiraan yang melibatkan kedua-duanya. Okey. Jadi bagi tajuk ini secara ringkasnya awak perlu tahu dua takrifan, iaitu formula molekul dan juga formula empiriks. Okey, dia biasa dia tanya. Okey, soalan istilah memang dia akan tanya. Jadi istilah ini dia aras pengetahuan. Dia memang akan tanya soalan, tetapi kita tak tahulah takrifan mana yang dia tanya. Tetapi bila kita sebut takrifan, mesti rujuk kepada buku teks. Okey, mesti rujuk kepada buku teks. Okey. Jadi apa yang perlu kita tahu tentang formula empiris dengan formula molekul dari segi istilah dia. Hak ni cikgu tak say nak tekan lah. Jadi awak kena tahulah ngapalah ni formula yang menunjukkan nisbah teringkas bilangan atom setiap unsur dalam sebatian. Kalau molekul pula formula yang menunjukkan bilangan sebenar atom setiap unsur dalam sebatian. Jadi kalau kita tengok beza antara empiriks dengan molekul adalah hak ni nisbah teringkas, hak ni bilangan sebenar. Okey, bilangan sebenar. Okey. Dan perkaitan antara formula empiriks dengan formula molekul adalah diberi oleh formula molekul adalah sama dengan formula empiriks darab dengan suatu nombor yang kita letak adalah n. Okey. Yang seterusnya. Okey. Sekiranya dia kata kat sini formula empiriks dan nilai n. Okey, jadi daripada tadi kita tahu bahawasanya formula molekul ini formula molekul ini adalah sama dengan formula empiriks darab dengan suatu nombor adalah n, iaitu n. Maknanya kat sini, hak ni nisbah teringkas. Hak ni bilangan sebenar. Maknanya formula molekul bagi air H2O memang sebenar tu. Memang sebenar. Okey. Kalau kita kata ringkas, maknanya kalau kita belajar dalam matematik, awak faktorkan dia, kecilkan dia. So boleh kecil dah 2 dengan 1 tak boleh. Jadi formula empiriks H2O juga. Nilai N 1 lah. Sebab 1 kali dengan H2O dapat H2O. Okey. Yang ni pula kita boleh kecil. 2 dengan 4. Okey, boleh kecil dengan sifar 2. So dia akan jadi CH2. Jadi nilai N sama dengan berapa situ? Awak jawablah cikgu tulis. Nilai N sama dengan berapa situ? 2. 2. Okey. Benzina? Formula empirik dia? H. Berapa? C? CH. CH. N dia? 6. 6. Okey. Glukosa? CH2O. CH2O. Okey, dia punya N dia? 6. 6. Okey. Tu kita panggil formula empiris dengan formula molekul. Jadi kalau nak dapat nisbah teringkas, kita kena kecil lah. Kita kena kecil hok sebenar tu. Kecil dengan berapa? Kecil dengan sifar berapa? Hok kita kira macam kita belajar faktor kan? Okey. Jadi kecil dengan faktor sepunya. Okey, faktor sepunya. Jadi faktor sepunya ne 12 ne adalah ne. So bagi dengan ne. Bagi dengan ne, dapatlah CH2O. Okey, ni adalah formula molekul dengan formula empiriks. Okey, selesai. Okey. Jadi di sini, soal lagi yang perlu tahu kat sini, bila kita kata formula molekul ni adalah formula sebenar, maka kita punya formula molekul bagi glukosa, hak ni lah. Bukan hak ni.
Tu formula empirik kita kecil. Bukan hak sebenar. Okey, tu kita nak beza. Mungkin bila diminta formula formula molekul bagi etinal, ingatkan CH2 dengan C2H4 tu sama. So tidak sama Okey, formula empirik ni hanya kita nak ringkaskan benda tu saja. Okey. Tapi hakikat sebenarnya yang bergabung tidak macam tu. Yang hakikat sebenarnya yang bergabung adalah sama dengan formula molekul tu. Okey, ni kita tengok perkaitan. Contoh dibagi, formula empirik bagi satu sebatian hidrokarbon ialah CH2. Jisim formula relatif adalah 56. Tentukan formula molekul sebatian ini. Okey, jadi dia kata tentukan formula molekul. Dia bagi formula empirik. Jadi bila kita tahu formula molekul ini adalah sama dengan formula empirik darat dengan suatu nombor. Formula empirik kita tahu. Tapi N kita tak tahu. Okey, Fm kita tak tahu. Tetapi dia bagi di mana jisim formula relatif ini adalah untuk formula molekul. Jadi dia tahu hak ni adalah sama dengan 56. Hak tu data bagi kat kita. Soalan bagi kat kita. Okey, jadi sebab itulah kita cari N. Kita cari N. Okey, bila dia dapat N, barulah kita boleh cari formula empirik. So kalau cikgu kira kat sini, okey, kita pun kira dalam ni. So NH ni berapa? 12 tambah dengan 2 kali dengan 1, so sama dengan 14. So 14 N sama dengan 56. Jadi N sama dengan 3. Okey. Sorry. N sama dengan, bukan 3 situ tu. Berapa sini? N sama berapa? 4. 4. Okey. So bila dapat N sama dengan 4, maka kita boleh carilah formula molekul. Iaitu CH2 ni kali dengan 4. So dapat berapa formula molekul dia? C4H8. C4H8. Darat je lah. Ni 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Okey, begitulah perkaitan antara formula molekul dengan formula sebatian. Okey, formula empirik. Okey, so ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey. Bila kita dah selesai, okey, kita tahu perkaitan antara formula molekul dengan formula empirik, maka kita pergi kepada step yang ketiga. Okey, step yang ketiga. Okey, step yang ketiga adalah awak perlu tahu formula ion. Sebab apa perlu tahu formula ion? Sebab awak nak membentuk formula sebatian. Daripada formula sebatian ini, kita boleh hitung jisim formula relatif. Daripada formula sebatian, kita boleh bina persamaan kimia. Daripada formula sebatian, kita boleh buat stoichiometry untuk mengira. Okey, jisim, gas yang terbebas bagi sesuatu. Okey, sesuatu persamaan sesuatu tindak balas kimia. Okey, contohnya, contohnya formula ion. Okey, formula ion. Awak kena ingatlah Na+, okey, Na+, Mg2+, okey, Ca2+, contohlah. Okey. Jadi bila dia bergabung O2-, klorida Cl-, okey, sulfat SO4-, hot tu kena hafal. Kalau tak hafal, memang awak tidak boleh buat formula kimia dengan betul. Okey, basic duduk sini, ni. Macam sifir. Kalau matematik belajar sifir 1 kali 2 ataupun 3 kali 2 ataupun 7 kali 7 49. Kena hafal tu. Kalau tak hafal, nak kira payah. Kadang-kadang 7 kali 9, awak kata 42. Sebab apa awak tak hafal? Tetapi matematik tak ada masalah. Tak hafal sifir pun tak apa. Tak pandai baca, tak pandai ngira pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita ada robot. Dia panggil artificial intellectual. Dia yang menolong kita. Kalkulator. Tekan je kalkulator. Okey. Boleh selalu jawapan dia. Walaupun kita tidak pandai 1 tambah 1, 2, kita pun tak tahu. Tetapi bila kita tekan kalkulator boleh bagi jawapan kat kita.
Tetapi dalam kimia, kalau kita tak ingat ni, macam mana kita nak membentuk formula sebatian? Itu duduk situ. Contohnya katakanlah, awak diminta menulis formula kimia bagi magnesium sulfat. Jadi kalau nak tulis formula sebatian bagi magnesium sulfat, kalau orang hok pandai dah, dia tulis lalu dah lah. Kalau orang hok memang dah ngapa dah, jam dekat tepak lagi dia ngapa. So dia tulislah MgSO4. MgSO4. Jadi lagu mana dia boleh dapat MgSO4? Sebab kita ingat dah. Mg ni 2 plus. SO4 ni 2 minus. Sebatian ni, bila kita sebut sebatian, dia kena neutral. Bila neutral, maknanya charge positif mesti sama dengan charge negatif. Jadi bila magnesium ni, kita tengok ni 2 plus 2 negatif sama dah. Bila sama, maka formula akan jadi MgSO4. Kalau cikgu ambil, contohnya cikgu ambil contoh yang kedua, cikgu ambil Na plus dengan SO4 2 minus. Oleh kerana SO4 ni ada 2, tetapi Na ni ada 1, maka Na kena ada 1 lagi. 1 tambah 1, 2. 2 dengan 2 equal to 0. Jadi, formula akan jadi Na2SO4. Situ. Jadi bila awak dah hafal benda ni, duduk main dalam kepala dah, duduk kira dah dalam kepala, jadi tak ada masalah. Bila diminta menulis formula sebatian natrium sulfat, maka boleh tulis Na2SO4 terus. Sebab apa? Sebab ni duduk dalam kepala dah. Jadi bila tidak duduk dalam kepala, maka hak ni kena selesai dulu. Kalau tak selesai hak ni, hak lain-lain akan jadi payah. Jadi selesai hak tu. Jadi bila kita dah tulis formula kimia dengan betul, maka bila kita cari jisim formula relatif pun akan jadi betul lah. Bila kita tulis persamaan kimia pun, persamaan kimia akan jadi betul lah. Bila kita nak mengira menggunakan stoichiometry pun betul. Contohnya katakanlah kita ambil asid H2SO4 react dengan magnesium oksida. Maka kita tahu tindak balas ini magnesium ambil sulfat. Jadi magnesium sulfat. H ambil O becomes H2O. Di situ. Jadi bila kita buat persamaan kimia, formula kimia dah betul dah, formula sebatian dah betul. Kita boleh buat persamaan kimia, kita perlu seimbangkan dia. Seimbang lagu mana? Mg1, Mg1, sulfat 1, sulfat 1, H2, H2, O1, O1. Barulah kita kata imbang. Kiri kanan tu seimbang. Kenapa kita perlu imbang macam ni? Kenapa kita perlu imbang? Bila kita imbang ini, kita nak tahu ratio. Ratio ni. Sebab kita nak kira menggunakan stoichiometry. Tu kesal dia. Bila kita tak boleh buat persamaan kimia dengan betul, hak ni akan jadi salah. Hak ni pun akan jadi salah. Kira formula relatif pun salah. Sebab apa? Sebab formula sebatian sudah salah. Tu kesal dia tu. Boleh faham ke? Boleh jelaskan? Boleh, cikgu. Jadi basic duduk situ. Jadi ngapa sifir tu. Jadi di sini, kemudian awak juga perlu tahu daripada sini. Bila kita dah tahu, kita ada formula sebatian, kita ada jisim formula relatif. Bahagian seterusnya, awak perlu tahu beza antara jisim atom relatif dengan jisim molekul relatif. Atom, molekul. Kalau atom, satu je. Jadi biasa atom ada pada logam ataupun atom mana lagi ada? Unsur kumpulan 18. Tu atom. Jadi kalau unsur kumpulan 18, kalau kata helium, atom helium. Formula dia He saja. Bila atom, kita panggil jisim atom relatif.
Okey, ni semua ni. Ni unsur kumpulan 18. Okey, ni logam. Kalau klorin satu saja, jadi kita panggil jisim atom relatif. Hak ni cikgu akan tinggal supaya awak penuh benda ni. Hak ni nak dapat mana jisim atom relatif? Tengok jadual berkala unsur. Cikgu rasa tak ada masalah hak ni bagi awak. Tengok jadual berkala unsur. Cuma di sini kita nak beza antara jisim atom relatif dengan jisim molekul relatif. Okey, kalau atom ambil saja daripada jadual berkala unsur. Okey, kalau molekul macam mana pula? Okey, kalau molekul untuk bila sebut molekul dia ni untuk sebatian ke dia? Sebatian apa kalau molekul? Sebatian apa? Covalent. Covalent. Jadi kalau nak tahu formula molekul dia, okey, jisim molekul relatif, kalau dia kata gas hidrogen, H2. Kalau dia kata amonia, NH3. Ini semua ni adalah sebatian covalent. Sebab yang mengikatnya bukan logam, bukan logam, bukan logam, bukan logam. Bukan logam, bukan logam. Bukan logam, bukan logam. So bukan logam dengan bukan logam, ia adalah ikatan covalent. Ia merupakan sebatian covalent. Jadi bila kita nak cari jisim ni, jisim ini kita panggil jisim molekul relatif. Jadi bila nak kira tak ada masalah. Cuma istilah tu bila kita nak guna tu. Nak kira tak ada masalah. Apa tak ada masalahnya? Capur je lah. Contohnya cikgu ambil nak cari jisim molekul relatif bagi glukosa. So kita tengoklah glukosi ada berapa? Ne. So ne kali 1C 12. So 12 tambah dengan. Okey, H ada berapa? 12. Okey, kali H 1. Tambah dengan 6 kali O ni. O ada 6. 1 O berapa? 16. Okey. So, kalilah berapa tu? Dapatlah 100. Berapa tu? Berapa tu dapat tu? 180 kan? Cuba kira boleh berapa? 180 cikgu. 180. Okey, 180. Perlu bubuh unit tak? Tak perlu. Tak perlu. Kenapa? Kenapa tak perlu? Kenapa tak perlu? Okey. Sebab tak perlu ni bubuh unit 180 saja kita tulis sebab dia kata perkataan relatif. Relatif ini makna apa dia? Relatif maknanya perbandingan. Makna dia banding. Maknanya satu molekul glukosa ini adalah 180. Perbandingan maknanya lebih besar daripada. Tu dia banding. Daripada apa? Daripada 1/12 darab jisim bagi 1 atom karbon 12. Tu. Jadi 1/12 darab jisim bagi 1 atom karbon 12. Sebab tu dia kata relatif. Maknanya satu molekul glukosa adalah 180 kali lebih berat daripada 1/12 darab jisim bagi 1 atom karbon 12. Itu sebab tu dia guna perkataan relatif. Makna relatif ini dia banding. Banding dengan apa? Banding dengan ni. Okey, so selesai. Okey. Kemudian kita pergi kepada bahagian yang kedua. Tadi kita tengok jisim molekul relatif. Dia ada satu lagi dia panggil jisim formula relatif. Kalau formula, dia refer kepada sebatian ion. Kalau nak kenal sebatian ion, dia mesti antara logam, bukan logam. Logam, bukan logam. Logam, bukan logam. Jadi ia adalah sebatian ion. Okey, dia adalah sebatian ion. Okey. Jadi nak cari jisim, kita tak gunalah perkataan jisim molekul. Kita guna jisim formula relatif. Kita panggil jisim formula relatif. Okey, formula relatif. Okey. Okey, jadi tak ada masalah cikgu rasa. Nak kira tu capur je. Okey, cumanya nak royak sini beza antara jisim molekul dengan jisim formula. Okey.
Jadi bila nak kira, katakanlah cikgu nak ambil yang ni. Nak kira yang ni. Okey. So, capur belakang je. Cara nak kira dia. Kuprum. Mana kuprum? Sini. 64. Tambah dengan. Sulfur S. Berapa sulfur? 32. Tambah dengan. O. Ada 4. 4 kali. O berapa? O 16. So, 16. Okey. Titik ni maknanya tambah. Maknanya dia ada air. Sebab dia kata gap dia kat sini. Okey, kontan. Berapa dia guna perkataan kontan ni? Okey, dia ada air. Titik makna dia ada air. Okey, dia ada air. Okey, sepatutnya dia tidak kontan kat sini. Nama dia terhidrat. Kalau kontan dia tak ada air. Ni terhidrat. Okey. Jadi di sini dia tambah air. Ada berapa air? 5. Kita pun kurungi. Air ni H2. H berapa? 1. Okey, tambah dengan O. 16. Okey, so tekan kalkulator boleh berapa tu? Tekan kalkulator boleh berapa tu? 250. 250. Tak payah bubuh unit. Sebab apa? Tak payah bubuh unit. Sebab apa? Sebab dia relatif. Dia banding. Banding dengan apa? 1/2 cis 1 per 1/12 1/12 darab jisim bagi 1 atom karbon 12. 12. Apa makna karbon 12 tu? Kenapa dia kata karbon 12? Kenapa dia tidak kata karbon saja? Kenapa dia kata karbon 12? Kenapa dia tak kata karbon saja? Apa dia? Kenapa dia kata karbon 12? Kenapa dia tak kata karbon saja? Kenapa dia tak buai sini? Dia kata kenapa dia kata 12? Kenapa tidak karbon saja? Sebab yang dia guna adalah isotop karbon 12 kan. Isotop karbon kan ada karbon 12, ada karbon 13, ada karbon 14. Okey, isotop. Jadi dia guna untuk menentukan jisim formula relatif adalah karbon 12. Boleh jadi kalau kita belajar minggu lepas, di bawah formula dan jisim jirim dan struktur atom, kita kena tengok pula berapa banyak dia dalam ni, berapa persen dia, berapa persen, ni berapa persen, ni berapa persen. Okey. Jadi daripada situ barulah kita boleh kira jisim atom relatif bagi karbon. Okey, jisim atom relatif bagi karbon ni dia consider berapa persen dia punya isotop karbon tersebut. Jadi di sini dia tak guna hak ni, Yang diguna adalah karbon 12. That's why lah 1/12 darab jisim bagi 1 atom karbon 12. So selesai yang tu. Tak ada masalah kan? Tak ada tukar kan? Cikgu ulai acak kali dah tu. Sebab takut ada payah nakak tu kan? Okey, dia boleh nakak lah bila ulai acak kali. Okey. Ada soalan nak tanya setakat ni? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, tak ada. Okey. Daripada sini, kita akan belajar tentang apa dia kat sini. Nak mengira jisim atom relatif dengan jisim molekul relatif. Jadi kita nak kira. Jadi cara nak kira. Tadi dia kata apa kat sini? Contoh dia bagi kat sini. Formula kimia untuk oksida Y adalah YO3. Jisim molekul relatif dia 80. Okey, jisim atom. Berapakah jisim atom relatif bagi atom Y? So tak ada masalah lah kita nak tahu sebab apa? Sebab kita tahulah bahawasanya kalau kita nak cari jisim molekul relatif, kita kena capur. Okey, YO3 tu kena capur jisim atom relatif belakang. Jadi Y kita tak tahu. Tapi oksigen kita tahu. Jadi oksigen 16 kali dengan 3 sama dengan 80. Jadi kita tahulah Y sama dengan 80 tolak dengan 48. So dapat berapa situ?
32. 32. Okey, hak ni pun cikgu rasa tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey. So, hak ni pun cikgu tinggal sebagai homework awak. Okey, cikgu tinggal sebagai homework. Okey. Sekarang ni kita nak pergi kepada persamaan kimia. Persamaan kimia yang pentingnya adalah awak kena imbang. Sekejap ya, sebab cikgu tengok itu. Sekejap ya, sekejap. Kita tengok dulu. Okey. Jadi, bahagian seterusnya, bahagian seimbangkan persamaan kimia. Yang dikatakan dengan seimbangkan persamaan kimia, maknanya kita kena tengok bilangan kiri dengan bilangan kanan kena sama. Kalau H sini 2, H dekat hasil kena 2. Kalau O dekat kiri 2, O dekat hasil 2. Kalau tak cukup, okey tak sama, kita kena tambah nombor kat depan supaya sama. Nombor kat depan je tambah, okey. Cikgu pergi dengan laju lah hak ni sebab dia ulai benda sama kan. Kalau tak boleh nakak, kena tanya. So, bila kita nak jadikan O2 sini, so kita tak 2. Bila tak 2, O dah balance sebab 2. Tetapi H dah jadi 4. So, letak 2 lah kat depan H2. Okey, bila nak imbang persamaan ni, yang pentingnya kena letak depan. Okey, kena letak depan. Tak boleh letak belakang, letak depan. Jangan, kalau awak letak kat bawah dia, contohnya letak gini, okey, ini menunjuk awak sudah awak sudah alih formula kimia dia. Formula kimia dia akan jadi salah. So, salah lah. Jadi yang perlu awak ubah adalah letak nombor depan je. Contoh ni, contoh. Natrium 1 imbang. H ada 2, H ada 2, 3. H3 tak imbang. O ada 1, O ada 1 imbang. So sini persamaan ni H saja tak imbang. Kerana H kat sini 2, H kat sini 3. So macam mana kita nak imbang? Kita cuba letak 2 sini. Okey, letak 2 situ. So bila kita letak 2 situ, kita kira semula. Okey, bila kita letak 2 situ, maka kita pun tengok. H 2, H kat sini 2, 2 kali 2, 4. H dia jadi 4. Bila H dia jadi 4, kita nak suruh H 4, letaklah 2 situ. Jadi 2 kali 2, 4. H imbang. 2 tambah 2, 4. So H imbang. O bila letak 2 kat depan, O kat sini dah jadi 2 lah. So O2, O kat sini 2 kat depan, bila O juga O2 imbang. Na sini 2, Na sini 1, nak suruh Na sini 2, tak 2 depan. Tu maknanya. Bila kita imbang persamaan, yang kita kena tambah adalah nombor di depan. Jangan ubah nombor di belakang. Sebab bila ubah nombor di belakang, okey, awak akan jadi formula kimia dia akan salah. Contoh cikgu ambil F. Cikgu ambil F. F katakanlah, ni Li. 1 imbang dah. Cl2. Cl ni 1. So nak suruh jadi 2, awak pun tak 2 situ. Salah selalu. Apa salah? Sebab formula kimia bagi Li. Li ni Li plus, Cl ni Cl minus. So dia dah 1 dah ratio dia. Jadi formula kimia sebenarnya LiCl saja. Jadi bila awak letak 2 sini, maka formula kimia salah, persamaan kimia jadi salah. Okey. Jadi macam mana cara kita nak buat nak imbang dia? Jadi cara dia adalah bila sini 2, maka sini nak suruh jadi 2 Cl, kena letak 2 depan. Bila letak 2 depan, Cl seimbang, Cl ni pun seimbang. Tetapi bila kita letak 2 depan, Li dah jadi 2. Tapi Li ni 1 saja. Macam mana Li ni nak suruh jadi 2, tak 2 depan. Tu cara kita nak seimbangkan persamaan. Yang kita letak nombor di depan sahaja. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Boleh faham ke tu?
Boleh cikgu. Boleh. Cikgu nak sebut nama pun takut awak segan. Okey. Ingat beberapa orang nama tu. Cikgu tak tengok lagi kehadiran tu siapa-siapa masuk berapa orang tu. Yang cikgu tengok tadi 47. Hadir belakang kau ni? Okey. So, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. Okey, cuba jawab hak ni sebentar. Ni. Sebentar. Cikgu nak pergi tengok kehadiran. Jawab tu sebentar. Nurul Hana tadi nampak ada. Keluar ada lain tak apa elok kot. Siti Nurmalisa pun tak ada juga. Ada. Ha? Hana ada. Farhana ada. Apa cikgu tengok saya tak ada. Hana Sarinah. Hana, Nurul Hana. Bukan Farhana. Sorry. Kau cikgu sebut Farhana. Nurul Hana. Saat ni ada. Mula-mula tadi ada. Tak ada pula dia. Hana Okey. ada. Nurul Hana. Ya. Ya ke? Ni saya cikgu. Okey. Awak guna learner ke tadi? Tubik. Tubik lepas tu masuk dengan lain pula. Cikgu perasa awak learner je. Learner tak ada. Ingat awak tak ada lah. Okey lah. Okey. Siapa dah buat yang ni? Okey, cuba bagi tahu keputusan dia. Nak tak nombor mana ni? Okey, Nasuha. Nasuha boleh tolong jawab. Nasuha? Ke nak tunjuk? Nak tunjuk kat skrin, boleh? Kau cikgu suruh buka. Ha? Boleh? Sunyi belakang ni. Okey. Cuba bagi jawapan ni. Apa dia? Nurul Nasuha? Ataupun Halia Farhana? Halia Farhana ada buat ke tidak? Baik, lag ni. Alia Batrisya? Sekejap cikgu, tengah seimbang. Tinggal seimbang. Nazifah? Dekat NO tu letak 2. NO2 letak 2. Lepas tu? Lepas tu saya sekat kat situ cikgu.
Dekat situ. Cikgu Okey. nak try. Try. Okey, siapa tu? Yoshi. Siapa? Yoshi ni je. Yoshini. Okey. Cikgu Dekat mana? dekat PPNO3 2 tu letak 2 depan. Okey, lepas tu? PBO letak 2. Lepas tu? Lepas tu dekat NO2 letak. Tak sure betul ke tak. Letak berapa? 4 cikgu. Letak 4. Lepas tu, depan O tu? Tak ada. Tak ada. Okey, betul. Siapa dapat macam ni? Okey, kalau kita kira kat sini PB ada 2. Okey, PB 2, betul. N ada 2 kali 2, 4. N 4, N imbang. O 3 kali 2 ne. Ne kali 2, 12. O kat sini ada 12 sini. Kita pun kira. 4 kali 2, 8. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 8, 10, 12. So balance lah. Balance. Okey. Di sini, gini ni. Bila awak nak balance kat sini, apa yang perlu awak buat kat sini adalah kita kena tengok dulu. Tengok lagu mana? Tengok dari segi, nampak tak ni O? O 2, 4, 5. O ada 5 situ. O kat sini 3 kali 2 ne. Jadi ni 5 ni ne. Kalau tak sama 2 tu susah. Jadi genapkan. Nak genap letak 2 depan O. Okey, jadilah 2, 4, ne. Pak ni ne. Tetapi bila kita letak 2 depan PBO ni, maka PB dah jadi 2. Nak suruh PB jadi 2, kena letak 2 depan. PB pun balance lah. Tapi O lari, N dah lari. Kita pun tengok N. N macam tadi lah. N, okey. 2, 2. N 4. So tepat. O tadi 3 kali 2. Okey. Ne kali 2, 12. Macam cikgu ayat tadi lah. Jadi sebab tu kita dapat 2, 2, 4. Okey. Jadi bila awak jumpa dengan dengan hook genap dengan ganjil macam tu, genapkan tempat yang ganjil tu. Barulah awak boleh kira yang lain. Okey, genapkan tempat yang ganjil itu. Okey, so seterusnya. Bila kita dah dah selesai menulis persamaan kimia yang seimbang, maka apa yang perlu awak tahu yang kedua adalah mentafsir persamaan kimia. Mentafsir persamaan kimia ini ada 2 aspek. Aspek yang pertama dari aspek kualitatif, aspek yang kedua adalah dari aspek kuantitatif. Kualitatif ini jenis bahan, jenis hasil. Okey, keadaan fizik bahan, keadaan fizik hasil. Itu kita panggil kualitatif. Kuantitatif pula adalah bilangan mol. Okey, bilangan mol bahan, bilangan mol hasil. Okey. Jadi di sini kalau kita nak merujuk kepada mentafsir persamaan kimia bagi H, kalau kita nak royak dari aspek kualitatif, kita boleh kata PbNO3 ini adalah bahan tindak balas, manakala ni merupakan hasil tindak balas. Itu kita panggil analisis kualitatif. Okey. Kalau kita nak buat analisis kualitatif, kita boleh kata PbNO3 adalah bahan tindak balas, manakala PbO, NO2 dan O2 adalah hasil tindak balas. Itu kita panggil analisis kualitatif. Analisis kualitatif pula dia boleh royak keadaan. Keadaan apa dia? Kita boleh kata kat sini contohnya ni pepejat. Yang ni pepejat. Yang ni gas. Yang ni gas. So analisis kualitatif yang kedua ni yang pertama.
Yang kedua kita boleh kata PbNO3 dan PbO dalam keadaan pepejal. Manakala NO2 dan O2 dalam keadaan gas. Itu kita panggil analisis kualitatif. Kalau kuantitatif pula kita cerita pasal mol. Mol ni lagu mana pula? Kita pun tengok perkali kat depan tu. Tu dia kata perkali tu. Itu kita boleh kata apa dah analisis kuantitatif. 2 mol PbNO3 tu. Bila kita panah macam ni tak react dengan apa-apa, kita boleh kata terurai. Okey, membentuk 2 mol PbO 4 mol NO2 dan 1 mol O2. Ini kita panggil analisis kuantitatif. Jadi bila kita masuk bahagian analisis mentafsir persamaan kimia, maka kita boleh tafsir dari 2 aspek iaitu kualitatif dengan kuantitatif. Ni cikgu rasa tak ada masalah. Boleh faham ke situ? Boleh faham Boleh, ke situ? cikgu. Boleh. Boleh. So, bila boleh, kita tengok kat sini lah. Ni dia bagi contoh lah. Okay, contoh dia bagi, bila nak buat analisis, dia mesti bagi keadaan. So, kalau kualitatif, kita katakan dia, pepejal kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan kalsium klorida, air, dan gas karbon dioksida. Itu boleh juga kata. Ataupun kita kata, CaCO3 dalam keadaan pepejal, HCl dan CaCl2 dalam keadaan aqueous, H2O dalam keadaan cecair, manakala CO2 dalam keadaan gas. Ataupun CaCO3 dan HCl merupakan bahan tindak balas, manakala CaCl2 dan H2O juga CO2 adalah hasil tindak balas. Boleh tambah situ. Kalau kita kata kuantitatif, perkali kat depan. Tak ada nombor, makna 1. 1 mol kalsium karbonat bertindak balas dengan 2 mol asid hidroklorik untuk menghasilkan 1 mol kalsium klorida, 1 mol air dan 1 mol gas karbon dioksida. Ni kita panggil analisis. Jadi awak kena bezalah. Analisis ni ada 2, iaitu aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Okey. Ni contoh. Okey, awak boleh buat lepas ni. Okey, kemudian kita pergi kepada persamaan kimia. Ni bahagian terakhirlah untuk hari ini. Persamaan kimia ni banyak kena ingat. Sebab dalam periksa, dia tak royak dah hasil gapa-gapa. Contohnya dia kata, kalsium karbonat dimasukkan ke dalam asid hidroklorik di dalam sebuah bikar. Hitung gas karbon dioksida yang terbebas, contohlah. Jadi maknanya hasil dia tu kita kena tahu sendiri. Kita kena nyapa. A campur B dapat C dengan D. Contoh. Jadi kita kena ngapa. Jadi bila kita ngapa, persamaan kimia tu kita boleh buat dengan betul. Sebab yang pentingnya kita nak tahu hasil tu. Contohnya kat sini. Kalau dia kata logam alkali react dengan air. So apa hasil dia? Logam hidroksida dengan gas hidrogen. Logam alkali ni logam mana? Logam kumpulan 1. Contoh dia bagi lithium kalau masuk dalam air, hasilnya adalah lithium hidroksida dengan gas hidrogen. Itu yang pertama. Bila kita nak tahu, nak buat persamaan kimia ni, selain daripada awak kena tahu hasil dia, yang kedua dalam kepala tu kita kena recall balik eksperimen ini kita buat lagu mana. So eksperimen ini kalau boleh recall balik, kita buat dalam besin. Lepas pada tu, dalam bikar. Awak ingat lagi tak masa tingkat tepat hari tu, kita letak air sini. Lepas tu kita ambil unsur lithium tu, kita letak atas jubin putih ni. Lepas tu kita
lap dengan kertas likma supaya dia kering, sebab unsur kumpulan 1 ni di dalam makmal dia simpan dalam minyak parafin. Okay, minyak parafin. Jadi nak apa dia? Nak mengelakkan dia terdedah kepada air dan juga oksigen yang boleh menyebabkan dia terbakar. Okey. Jadi di sini bila dia letak dalam minyak parafin, jadi langkah dia awak kena letak di atas jubin putih, awak kena keringkan dia dengan kertas turas. Atau awak ambil forceps, jangan guna tangan, ambil forceps letak dalam air. So kita akan nampak lah. Okey. Unsur kumpulan 1 ni akan bergerak di atas permukaan air. Okey, lepas tu kalau kita celup kertas likma, kalau kita ambil kertas likma merah, celup, kita akan dapati kertas likma merah itu bertukar menjadi biru. Okey, ataupun cikgu rasa kalau dengan awak hari tu cikgu suruh awak tambah dah. Dalam air tu awak tambah dengan phenolphthalein. Tidak gitu Kau tak ingat dah? Kok mana dengan cikgu Pak Amanah hari tu? Ya, cikgu. Ingat kan? Betul kan dapati air ni bubur phenolphthalein tak ada warna. So, air tu daripada tidak berwarna. Letak saja unsur kumpulan 1 dia geruk atas permukaan air, maka daripada tidak berwarna dia bertukar menjadi merah, jambu. Jadi warna pink tu. Ingat lagi tak? Ingat cikgu. Kan? Eksperimen yang kita buat tu sempatlah kita buat sebelum cuti rasanya. Lepas pada tu cikgu tak jumpa awak hampir setahun lah dah. Lepas tu. Jumpa sebentar je hari tu. Jumpa tak ingat dah. Kita cuti sampai bulan 5 kau. Lepas tu kita sekolah balik. Lepas tu bulan 11 tu dah. Bulan 11 tu kita cuti balik. So, dah lah kita buat beberapa eksperimen. Bulan 11 cuti. Lepas tu buka balik. Bulan 3 baru ni kan. Belajar 2 minggu. Kau berapa minggu kita belajar? 2 minggu ke 3 minggu? Lepas tu cuti balik. Okey. Ni eksperimen ini. Jadi apa yang perlu kita buat kat sini bila kita belajar bahagian ni, yang pertama kena tahu. Logam alkali, lithium, natrium, kalium react dengan air, hasil dia apa? Okey. Hasil dia kalau lithium hidroksida. Kalau natrium hidroksida. Kalau kalium hidroksida dengan gas hidrogen. Lagu mana kita nak buat eksperimen ni? Ni. Ni duduk dalam kepala 2 benda. Satu persamaan kimia, satu susunan radas. Okey, supaya kita lebih mudah untuk kita faham. Okey, jadi kalau kita dah tahu benda ni, kalau kita nak tukar lithium dengan kalium, so kita boleh ambil lah kalium. React dengan apa? H2O. Kita pun tahu dah. Kalau kalium react dengan air, hasil dia mestilah KOH plus H2. Sebab kita ngapa dah ni. Kita cuma nak imbang je lah. Imbang, letak 2. Balance lah. Nampak tak? Serupa je. Sebab itulah bila dia kumpulan sama, sifat kimia dia sama. Sama lagu mana kita kata sama. Okay, logam alkali hasil dia. Cuma yang biasanya adalah dari segi kereaktifan. Okey, reaktifan lagu mana? Kalau kita ambil lithium, letak atas air, kita akan nampak lithium tu bergerak perlahan. Okey, kalau kita letak kalium atas permukaan air, kita akan nampak dia bergerak dengan cergas. Okey, cergas dengan bunyi pula. Dah lah cergas, bunyi pula. Bunyi dan pop. Maknanya dia dah meletup, dia akan terbakar ni. Bila terbakar, dia hasilkan, awak akan nampak wasak putih tubik. Okey, wasak putih tubik. Okey, jadi itu eksperimen yang pertama. Jadi apa yang cikgu nak terap kat awak kat sini bila belajar, selain daripada awak tengok, awak dah tahu persamaan kimia, yang kedua kena relate persamaan kimia tersebut dengan eksperimen yang kita buat dalam makmal. So yang kedua. Yang kedua dikata logam alkali react dengan oksigen, hasilnya logam oksida. Cikgu tak tahu awak buat ke tidak, awak ingat ke tidak kita buat ni. Di mana dalam gas jar ni, kita ada gas jar.
Dalam ni kita ada gas oksigen. Ni Kak Siti ni. Okey, Kak Siti Khadijah, lab assistant kita, dia sedia gas oksigen dalam gas jar. Jadi, awak pun ambil lah ni. Okey, sudu balang gas ni. Ni dia punya penutup dia. Ni awak letak lithium. Awak pun panah lithium. Panah lithium sehingga dia terbakar. Bila dia mula terbakar, awak ambil dia, mari letak dalam ni. Letak cepat-cepat dalam ni. Buka penutup ni, cepat-cepat masukkan lithium, lepas tu tutup balik dengan penutup ni. Okey, sudu barang gas tu dia ada penutup kat atas. Okey, dan awak akan nampak lithium ni dia akan terbakar. Bila dia terbakar, dia akan menghasilkan wasap putih. So nampaklah dalam gas jar tu putih. Ingat lagi tak? Putih. Tak ingat dah? Baru setahun baru tu. Ni. Jadi maknanya putih tu apa dia? Ni lah. Ni. Yang kita nampak sebagai wasap putih. Jadi awak kena ingat apa dia? Natrium, logam alkali, react dengan oksigen, hasilnya natrium oksida. Contohnya, logam alkali, Na dengan O jadi Na2O. Okey, jadi bila disebut logam alkali, cikgu replace Na dengan Li, awak tahulah kalau react dengan O2, hasilnya adalah Li2O. Bila nak balance, letak 2, letak 4. Tu. Jadi sifat kimia dia sama sebab dia kata logam alkali. Jadi kita logam alkali tidak natrium saja. Boleh lithium, boleh kalium. Kalau kalium dengan O2 hasil dia apa dia? K2O. Balance, letak 2, letak 4. Okey, boleh Okey, cuma dari segi kereaktifan dia saja yang berbeza. Okey, so cikgu pergi kepada persamaan kimia yang kedua. Okey, persamaan yang kimia yang kedua dikata logam natrium oksida tadi campur dengan air. Jadi natrium hidroksida iaitu logam oksida bila campur dengan air jadi logam hidroksida. Bila masa nak campur dengan air ni? Eksperimen ni. Kalau awak ingat lagi eksperimen ini, ni ingat lagi. So bila dah ada wasap putih banyak ni kan dalam ni, awak pun keluarkanlah sudu balang gas ni. Okey, sudu balang gas awak keluar. Cikgu lukis gambar kat sini pula. Cikgu lukis gambar kat sini. Okey. Bila keluarkan sudu balang gas ni, awak dah ada gas jar, awak pun tutupkan cepat-cepat ni. Okey, dengan penutup balang gas yang kaca tu. Jadi dekat sini awak nampak kau dia? Nampak wasap putih ada lagi. Okey. Jadi awak buka sikit ni, awak pun masukkan campur dengan air suling. Air suling. Lepas tu awak goncang. Tak awak tak ingat dah Tak ingat dah Siapa ingat Awak ambil kertas litmus, kertas ni, kertas litmus merah. Ingat cikgu. Merah kan? Masuk pun dalam ni. Kan ada air dah dalam ni. Ada air dah. Wasap putih bila kita bubuh ada air, kocok, wasap putih tu akan larut dalam air. Bila dia larut dalam air tu yang kita kata logam oksida react dengan air. Wasap putih ni larut dalam air, dia react. Maka dia menghasilkan logam hidroksida. Bila kita letak kertas litmus merah dalam tu, kita akan dapati kertas litmus merah ni bertukar menjadi biru. Atas ni merah lagi sebab tak ada. Okey. Atas ni merah. Okey, bawah tu jadi biru. Jadi hok merah tukar kepada biru. Sebab biru ni dia nak menunjukkan bahawasanya larutan ini adalah larutan alkali. Iaitu natrium hidroksida ini sifat dia adalah alkali. Jadi macam mana kita nak tulis persamaan kimia dia? Jadi natrium oksida Na2O react dengan air H2O, hasil dia adalah logam hidroksida iaitu NaOH. Tu. Jadi ni eksperimen dia.
Jadi kalau kita nak buat kat sini, okey, kalau kita nak buat nak buat persamaan, hak ni untuk natrium oksida. Jadi kalau kita nak buat untuk kalium, so kalium oksida campur dengan air H2O, dia akan jadi KOH. Akan jadi lagu tu. Ni super je. Sebab mana-mana logam oksida. Jadi bila kita balance kat sini, the K ada 2, O ada 2, H ada 2, maka letaklah 2 depan KOH. Maka dia akan jadi seimbang. Okey, selesai. Yang ketiga, logam alkali dengan halogen menghasilkan logam halida. Lagu mana eksperimen dia? Eksperimen dia pun sama dengan tadi. Cumanya dalam ni kita ada bukan ada gas oksigen lah. Tadi ada gas oksigen tapi sini kita letak gas halogen. Contoh kita letak kat sini gas klorin. Lepas tu kita ambil lah sudut barang gas. Tapi kita tak buat eksperimen ini. Kita belajar secara teori. Sebab gas klorin ni kita tak nak berdepan dengan benda-benda beracun. Gas klorin ni memang dia beracun. Tapi kita nak tengok klorin tak ada masalah. Boleh tengok. Buka botol klorok je. Itulah klorin. Bau dia pun bau klorin. Dan bau tu memang tidak molek untuk kesihatan kita lah. Okey. Okey, ada juga mengatakan bahawasanya klorin ni boleh melemahkan. Okey, melemahkan otak kita. Okey, sebab itulah bila kita mandi swimming pool lama-lama yang banyak klorin memang tak digalakkan. Tak digalakkan. Okey. So bila kita panah dia sehingga dia terbakar, masuklah dalam ni. Okey, tu eksperimen dia simple saja cuma kita tak buat. Jadi bila kita masuk, maka kita akan nampak sama. Nampak wasap putih juga terhasil. Wasap putih ni adalah logam halida. Jadi kalau logam alkali react dengan halogen, maka hasilnya adalah logam halida. Jadi kalau cikgu ambil kat sini natrium, kalau kita react dengan contohnya dengan bromin, okey, maka hasilnya adalah natrium bromida. Sebab kita tahu dah. Tahu apa dia? Tahu dah bahawasanya kalau logam alkali react dengan halogen, hasilnya adalah logam halida. Jadi logam alkali biasa kalium, natrium, lithium. Okey, halida pula biasa klorin, bromin dengan iodin. Okey. Okey, so selesai untuk bahagian ini. So, ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada? Tak ada ya? Okey. Lepas tu kita tengok. Okey, tindak balas unsur kumpulan halogen dengan air. Okey. Dia hasilkan 2 asid. Satu asid hidroklorik. Satu asid hypoklorus. Hypoklorus dia ada HOCl, hak ni HCl saja. Hypoklorus ini yang melunturkan warna. Tak kisah warna apa, letak warna merah, luntur warna merah, letak warna biru, luntur warna biru. Okey. Tapi eksperimen ini simple saja. Kalau kita ada air, so kita alihkan gas sebab dia gas. Jadi gas klorin ni kita alih masuk dalam air. Jadi bila kita masuk dalam air gitu, campur saja dengan air, hasillah dia dua ni. Jadi kalau kita ambil kertas litmus biru, masuk dalam ni, so kita akan dapati biru ni tukar jadi merah, kemudian luntur. Luntur ni sebab ada asid hypoklorus. Yang kedua, tindak balang halogen. Lagu mana tindak balang halogen pula? Okey ni, eksperimen ni. So kita ada so kita alihkan kat sini gas contohnya ni. Okey, kita alihkan Br2 masuk dalam ni. Okey, ni kita ada tiup pembakaran.
Sini kita ada wool besi. Besi. Wool besi ni puyuk itulah. Puyuk berpuyuk. Berpuyuk. So, ni kita boleh alih sama ada masuk dalam nauk ataupun masuk dalam air. Boleh masuk dalam air ataupun boleh nauk. Ni. Bila kita lukis ni, kita boleh bagi peher lah. Kita pun klem dia. Dia tak boleh nak tegak tanpa disokong. Kita pun panah ni, panah. Jadi bila kita alihkan gas bromin masuk dalam wool besi yang tengah panas, maka apa yang kita dapati? Ada tindak balas berlaku. Yang kita nampak, wool besi ni terbakar. Bila wool besi terbakar, maka wool besi ini bertukar daripada tidak berwarna, dia akan jadi ni. Wool besi ni dia adalah logam. Logam warna dia adalah kelabu berkilat. Okay, so bila kita panah dia akan tukar jadi warna perang. Perang ni maknanya dah terbentuk Fe3. Dia jadi perang tu sebab ada Fe3. Jadi Fe3 bromida ni warna dia adalah perang. Okey, itu tindak balas dia. Jadi kita kena ingatlah, maknanya kalau besi bertindak balas halogen, hasilnya adalah besi 3 halida. Besi 3 halida. Manakala halogen bila react dengan natrium hidroksida, hasilnya adalah natrium halida dengan natrium halat. Halat ni maknanya kalau bromin dia akan jadi bromat. Kalau klorin dia akan jadi klorat. Kalau iodin dia akan jadi iodat. Okey. Tindak balas dia simple macam ni saja. So kita ada, katakanlah dalam tabur uji kita ada natrium hidroksida. Ni kita ada larutan NaOH. So kita alihkanlah gas, contohnya gas bromin masuk. Jadi dia react lah. Hasilnya adalah 2 jenis garam. Kalau dia react asid, kalau dengan air, 2 jenis asid. Halogen, dalam air 2 jenis asid. Halogen dalam NaOH, ataupun dalam alkali, dia akan menghasilkan 2 jenis garam. Garam dia, kalau natrium dengan bromin, dia akan jadi natrium bromida dengan natrium bromat. Tetapi kalau kita alih dengan klorin, so dengan NaOH, hasilnya adalah NaCl plus NaOCl plus H2O. Ni nama dia adalah natrium klorat. Satu. Kenapa klorat? Sebab dia ada ClO minus. ClO minus akan jadi at alik belakang. At ni maknanya dia ada oksigen. Dia combine dengan oksigen. So cikgu rasa lain-lain ni panjang sangat cerita dia. Jadi cikgu berhenti setakat ini untuk hari ini. So apa yang perlu awak buat adalah hafal lah. Hafal formula ni dan seterusnya ada cikgu tinggal beberapa soalan yang belum dijawab. Jadi awak boleh penuhkanlah. Jawab semua tu. So untuk yang dapat A tu cikgu rasa awak tak ada masalah benda ni. Tetapi kalau nak buat juga tak ada masalah. Boleh buat yang mana masih lagi tak menguasai konsep. So inilah masanya awak ambil peluang untuk awak lebih memahami konsep. So kita berhenti setakat ni. Persamaan kimia yang perlu awak tahu. So untuk hari Rabu cikgu akan continue. Sebab apa? Sebab cikgu tidak pergi terus kepada persamaan kimia. Kalau kita nak hafal boleh benda ni. Tetapi cikgu nak awak relate dengan situasi di dalam makmal. Bila kita relate dengan situasi dalam makmal, so cikgu harap ianya lebih mudah untuk faham. Ada soalan tak nak tanya cikgu?